Hai dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke media interaktif rawatan galvanik jenis desinkrustasi dan iontophoresis bagi subjek VCB 3033 terapi estetik badan. Sebelum kita pergi terus kepada bab ini secara lebih mendalam, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada 2 siswa dan 2 siswi. Yang pertama, Muhammad Zainal Abidin bin Zainuddin. Yang kedua, Nurul Humaira binti Muzami. Yang seterusnya, Muhammad Qadri bin Mat Hussein. Dan yang akhir sekali ialah Aimi Syazwani binti Hamidi. Klik ke tombol seterusnya. Okey guys, ini adalah menu utama kami. Di dalam menu utama ini, kita mempunyai pengenalan, seterusnya objektif pembelajaran, yang ketiga bahan pembelajaran, kita juga ada kuis dan rumusan pembelajaran. Okey, kita terus kepada pengenalan. Pertama sekali, mari kita mengenali apa itu rawatan galvanik. Rawatan galvanik adalah kaedah rawatan yang menggunakan alat elektrod khas. Ia digunakan untuk mengalir arus elektrik ringan bagi melepaskan ion ke atas kulit. Rawatan ini adalah untuk merangsang pengaliran oksigen dan memperbaiki struktur atas dan bawah lapisan kulit. Rawatan ini dilakukan dengan membawakan sebum dan kekotoran pada kulit dengan menggunakan arus galvanik. Rawatan ini boleh menjadikan kulit anda lebih segar, cantik, mulus, aktif, tegang, anjal dan dapat merawat selulit dan membantu peredaran limfa. Rawatan ini terlalu mahal kosnya hingga tidak ramai yang mengetahui rawatan ini. Jenis-jenis rawatan elektroterapi terdapat 2 jenis rawatan, iaitu pertama ialah rawatan galvanik iontophoresis, yang kedua ialah rawatan galvanik desinkrustasi. Seterusnya ialah saya akan menayangkan satu video berkaitan dengan rawatan iontophoresis. Ini adalah rawatan iontophoresis yang menggunakan 2 blackstrap, iaitu 1 blackstrap besar dan 1 blackstrap kecil. Kemudian masukkan blackstrap yang besar ke dalam span yang lembab. Kemudian masukkan blackstrap yang kecil ke dalam span yang kecil. Dan ini adalah vitamin yang akan digunakan ke atas span yang lembab itu. Itu adalah pad yang telah diletakkan pada paha pelanggan. Kemudian kita akan hidupkan mesin dan mengaktifkan arus ataupun aliran elektrik pada mesin tersebut. Sekian itu sahaja video yang ditayangkan. Rawatan galvanik desinkrustasi. Okey, baiklah, saya akan menayangkan video mengenai rawatan galvanik jenis desinkrustasi. Pertama sekali, kita akan menyapukan vitamin C di seluruh muka dan ratakan vitamin C tersebut. Selepas itu, bersihkan alatan elektrod terlebih dahulu sebelum memulakan proses rawatan. Yang ketiga, ambil tisu basah dan balutkan tisu tersebut pada alatan elektrod. Yang keempat, alatan elektrod yang telah dibalut dengan tisu basah tadi akan dipegang oleh pelanggan. Yang kelima pula, hidupkan mesin dan gelekkan alat elektrod di atas muka secara perlahan-lahan. Yang keenam, kemudian bersihkan muka dengan span yang basah. Yang ketujuh, inilah hasil muka selepas menjalani proses rawatan galvanik jenis desinkrustasi. Seterusnya kita pergi kepada objektif pembelajaran.
Objektif pembelajaran untuk bab ini adalah ia menerangkan fungsi, prinsip dan cara penggunaan mesin iontophoresis dan desinkrustasi. Seterusnya, menentukan indikasi kontra rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Ia juga menyeraikan bahan dan peralatan yang digunakan dalam rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Ia juga menerangkan kelebihan dan kesan rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi, dan akhir sekali menghuraikan kepentingan home care advice selepas menjalankan rawatan galvanik. Seterusnya, pergi kepada bahan pembelajaran. Baiklah pelajar-pelajar semua, kita teruskan lagi dengan bahan pembelajaran. Ini adalah isi kandungan bahan pembelajaran yang akan kita pelajari. Okey, yang pertama sekali, fungsi, prinsip dan cara rawatan iontophoresis dan desinkrustasi. Yang kedua, kita akan belajar indikasi kontra rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Yang seterusnya pula, kita akan pelajari bahan dan peralatan yang digunakan dalam rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Yang keempat, kelebihan dan kesan rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Dan akhir sekali, kita akan belajar kepentingan home care advice selepas menjalankan rawatan galvanik. Okey, kita pergi terus kepada bahan pembelajaran yang pertama, iaitu fungsi, prinsip dan cara penggunaan mesin iontophoresis dan desinkrustasi. Fungsi, prinsip dan cara rawatan iontophoresis dilakukan. Baiklah, ini adalah fungsi iontophoresis. Fungsinya adalah untuk mengemulsikan sebum dan kekotoran daripada kulit. Seterusnya, prinsip. Ini adalah prinsip iontophoresis. Prinsip iontophoresis ini mempunyai gel galvanik, kulit dan elektroaktif. Cara rawatan ini dilakukan adalah dengan menyediakan bahan, peralatan dan mesin. Seterusnya, sentiasa periksa pendawaian dan peralatan sebelum memulakan rawatan. Sediakan pelanggan sebelum memulakan rawatan. Letakkan blackstripe pada bahagian paha pelanggan yang mempunyai banyak selulit. Kemudian letakkan padding negatif yang telah disarungkan span lembap pada bahagian yang mempunyai banyak selulit. Padding positif pula diletakkan pada bahagian bersebelahan dengan padding negatif. Sekiranya tidak ada kesan merah pada bahagian tersebut, ia boleh diteruskan. Tetapi jika ada kesan merah, kita tidak perlu meneruskan rawatan tersebut. Pastikan span yang dibasahkan dengan betul bagi mengelakkan kulit terbakar. Seterusnya, kita pergi pula kepada rawatan desinkrustasi. Seterusnya, kita beralih kepada fungsi, prinsip dan cara rawatan desinkrustasi. Fungsi rawatan ini adalah untuk mengemulsikan sebum dan kekotoran yang ada pada kulit. Prinsip bagi rawatan ini adalah di atas kulit epidermis kita akan meletakkan kapas yang mengandungi lotion desinkrustasi yang mengandungi ion positif dan dibalut pada elektrod logam yang berkutub negatif. Cara rawatan ini adalah kita perlu sediakan bahan dan peralatan serta mesin. Periksa setiap peralatan dan pastikan ia berfungsi dengan baik sebelum memulakan rawatan. Seterusnya, kita perlu cek indikasi kontra pada pelanggan. Sapukan vitamin pada bahagian kulit seperti wajah dan ia diratakan. Bersihkan alat elektrod terlebih dahulu sebelum memulakan proses rawatan. Ambil tisu basah dan balutkan tisu tersebut pada alatan elektrod. Alatan elektrod yang telah dibalut dengan tisu basah tadi akan dipegangkan oleh pelanggan. Kemudian hidupkan mesin dan gelekkan alat elektrod di atas wajah secara perlahan-lahan. Selepas itu, bersihkan wajah dengan spat basah. Seterusnya, kita pergi kepada indikasi kontra rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi.
Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ini adalah indikasi kontra yang perlu dititik beratkan dalam rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Pertama sekali, mempunyai sakit jantung. Kedua, menderita dari epilepsi atau tekanan darah tinggi. Ketiga, mempunyai luka atau melecet pada kulit. Keempat, mempunyai implan logam di dalam badan. Kelima, mengandung dan akhir sekali mengidap penyakit kencing manis. Bahan pembelajaran yang seterusnya adalah bahan dan peralatan yang digunakan dalam rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Ini adalah bahan dan peralatan untuk rawatan iontophoresis dan desinkrustasi. Okey, di sini kita dapat lihat adalah merupakan bahan-bahan dan peralatan yang kita guna pakai dalam melakukan rawatan galvanik jenis iontophoresis. Okey, untuk bahan pertama kita memakai body conductor, kita memakai body shaping shape, tisu, surgical spirit, kapas, iontophoresis gel dan kita memakai gel. Okey, peralatan yang digunakan pula ialah span muka, headband, cutter facial, troli, mangkuk, tuala dan akhir sekali ialah mesin elektrod. Butang sebelumnya, klik desinkrustasi. Berikutnya kita pergi pula kepada bahan dan peralatan yang digunakan pakai dalam rawatan galvanik jenis desinkrustasi. Okey, di sini bahan yang kita gunakan ialah pertama body conductor, kedua kita ada body shaping shape, ketiga tisu, keempat surgical spirit, kemudian kapas, iontophoresis gel dan akhir sekali kita memakai vitamin C. Okey, manakala peralatan yang digunakan dalam rawatan galvanik desinkrustasi ialah pertama span muka, kedua headband, ketiga kita ada cutter facial, kita ada juga memakai troli, mangkuk, tuala dan akhir sekali kita memakai mesin elektrod. Seterusnya, kelebihan dan kesan rawatan galvanik jenis iontophoresis dan desinkrustasi. Untuk kelebihan dan kesan rawatan galvanik ini, kita pergi dulu kepada iontophoresis. Ini adalah kelebihan dan kesan rawatan galvanik jenis iontophoresis. Lemak yang berlebihan dapat diatasi serta membantu dalam memperbaiki tisu badan yang cedera. Ia juga dapat mengurangkan garis-garis halus dan kedutan serta meningkatkan peredaran darah dan tahap oksigen dalam kulit. Ia juga dapat membantu menghilangkan dan memperbaiki kelenjar sebum. Butang kembali pada halaman sebelumnya. Tekan pada butang desinkrustasi. Seterusnya adalah kelebihan dan kesan rawatan galvanik jenis desinkrustasi. Yang pertama adalah mengemulsikan sebum dan kekotoran dari kulit, merangsang peredaran darah dalam kulit dan pembersihan mendalam bagi kulit seboria. Ia juga melembutkan bintik putih dan komedon, mempercepatkan pengelupasan sel mati dan menyubur, melembab, mengurangkan kedut dan menyembuhkan jerawat berasaskan bahan yang digunakan. Rawatan ini juga dapat memperbaiki rona kulit, membantu pengelupasan sel mati dan memberi kesan berakali pada kulit untuk sementara waktu. Bahan pembelajaran yang terakhir adalah kepentingan home care advice lepas menjalankan rawatan galvanik. Kepentingan home care advice lepas menjalankan rawatan galvanik. Tombol seterusnya. Ini adalah kepentingan yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, kita mestilah mengambil makanan yang sehat dan seimbang agar dapat mengawal berat badan seseorang dalam mengawal jumlah kalori yang diambil. Yang kedua, mengelakkan mengambil makanan yang tidak sehat agar dapat menjaga badan setelah menjalani rawatan. Dan yang ketiga, membuat senaman. Membuat senaman ini untuk mengelakkan badan menjadi sensitif selepas melakukan rawatan. Menu utama. Seterusnya, kita pergi kepada kuis. Hai pelajar-pelajar sekalian, apabila anda telah menjalani sesi pembelajaran untuk tajuk rawatan galvanik ini, tiba masanya untuk saya menilai anda dengan masuk ke dalam sesi kuis. 7 soalan kuis telah disediakan. Selamat berjaya. Klik untuk masuk ke dalam sesi kuis. Kuis 1. Apakah maksud rawatan iontophoresis? Masa diberikan 10 saat dari sekarang.
Jawapannya ialah C. Rawatan ini menggunakan rangsangan elektrik untuk menghantar ubat melalui kulit badan supaya menyerap lebih mendalam pada tisu badan yang tercedera. Jawapan A, B dan D adalah salah. Tombol seterusnya. Kuis 2. Berapa lamakah tempoh rawatan desinkrustasi dilakukan? Masa diberi 10 saat dari sekarang. Ya, betul. Jawapannya adalah D, iaitu 8 ke 12 minit. A, B dan C adalah jawapan yang salah. Tombol yang seterusnya. Kuis 3. Apakah bahan yang digunakan semasa rawatan iontoforesis dilakukan? Masa diberikan 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya ialah C, body shaping shape. A, B dan D jawapan yang salah. Kuis 4. Apakah fungsi mesin elektrod? 10 saat diberikan kepada anda dari sekarang. Ya, seperti yang anda sudah teka, jawapan yang betul adalah A. Mengalirkan arus elektrik ke atas kulit manusia untuk membantu dalam memberi rawatan pada tisu badan manusia. B, C dan D adalah jawapan yang salah. Tombol seterusnya. Kuis 5. Nyatakan jenis home advice care yang perlu diambil kira oleh pelanggan selepas melakukan rawatan. Masa yang diberikan adalah 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya ialah C. Mengambil makanan yang sihat dan seimbang. Jawapan A, B dan D adalah salah. Tombol seterusnya. Kuis 6. Apakah kelebihan melakukan rawatan desinkrustasi? Yang pertama, merangsang peredaran darah dalam kulit. Kedua, mengurangkan berat badan pelanggan. Ketiga, melembutkan bintik putih dan komodon. Yang keempat, memberi kesan berakali pada kulit untuk sementara waktu. Anda diberi 10 saat untuk menjawab. Betul. Jawapannya adalah B, 1, 3 dan 4. Manakala A, C dan D adalah pilihan jawapan yang salah. Tombol seterusnya. Kuis 7. Apakah jenis indikasi kontra yang perlu dinilai dan diambil kira sebelum membuat rawatan pada pelanggan? Masa diberi 10 saat dari sekarang. Ya, jawapannya ialah D, sakit jantung. Bagi A, B dan C adalah jawapan yang salah. Kuis tamat. Yeay. Wah, tahniah kepada anda yang telah berjaya menjawab ke semua soalan yang ditanyakan di dalam kuis yang dijalankan sebentar tadi. Okey, tujuan kuis ini dijalankan adalah bertujuan untuk menguji kefahaman para pelajar di dalam bab ini, iaitu bab rawatan galvanik. Oleh itu, diharapkan kuis ini juga dapat membantu sedikit para pelajar untuk memahami dengan lebih mudah dan berkesan di dalam bab ini. Sekian, terima kasih.
Yang terakhir sekali, kita pergi kepada rumusan pembelajaran. Apa yang dapat saya rumuskan di dalam rawatan galvanik ini ialah rawatan galvanik ini sesuai untuk sesiapa saja yang ingin menjaga kesihatan sama ada pada badan atau pada wajah. Rawatan ini untuk menjaga kecantikan serta kebersihan dan kesihatan pada diri seseorang. Rumusan daripada saya pula adalah rawatan galvanik ini boleh dilakukan mengikut tempoh yang ditetapkan dan merujuk kepada jenis rawatan yang akan dilakukan. Ia amat baik jika dilakukan pada diri seseorang kerana dapat membantu memberi rasa dan nikmat yang baik untuk kesihatan seseorang. Sebagai rumusan daripada saya berharap agar para pelajar dapat memanfaatkan video interaktif yang telah dihasilkan oleh kami ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap agar video interaktif ini dapat membantu mereka mudah memahami dengan lebih berkesan di dalam bab rawatan galvanik ini. Okey, untuk bukan pelajar pula, saya berharap agar selepas ini rawatan galvanik ini lebih terkenal di dalam masyarakat kita. Hal ini kerana rawatan galvanik tidak terlalu terkenal kerana kosnya yang agak mahal. Tetapi rawatan galvanik ini sememangnya mendatangkan banyak faedah yang sangat baik. Jadi saya sarankan jika anda ingin menjaga kesihatan kulit, pergilah mencuba rawatan galvanik. Antaranya ialah rawatan galvanik dapat membantu memberi kulit kita kesegaran, cantik, mulus dan kekal ajal. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Nurul Humaira, Aini Syazwani dan saudara Muhammad Qadri kerana telah bersama-sama dengan saya dalam menjayakan video interaktif ini. Okey, rumusan yang terakhir adalah daripada saya, iaitu kita telah banyak mempelajari ilmu yang bermanfaat daripada bab ini, iaitu kita mempelajari fungsi, prinsip dan cara rawatan dilakukan, indikasi kontra rawatan galvanik, dan kita juga mengetahui bahan dan peralatan yang digunakan semasa proses rawatan, kelebihan dan kesan rawatan galvanik, dan kepentingan home care advice selepas menjalankan rawatan ini. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana telah memberikan perhatian semasa sesi pengajaran berlangsung. Jumpa lagi. Bye.